Ha? Ni kitab Nasaih Diniyah tak ada kan? Nasihat agama tak ada. Al-Haddad. Siapa dia? Dia pergi mana? Oh. Piu. Dia bawa lama dah kita tu. Oh. Piu Suhaimi Oh. Dia dah sibuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buaya sekalian, seperti mana yang saya sebutkan pada sebelum kita menyambut Ramadan itu adalah perkongsian kita yang terakhir daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, tulisan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Seingat saya lah, sepanjang saya berada di surau kita ni bersama-sama dengan tuan-tuan, kita dah kongsi sekitar 3 buah kitab tuan-tuan. Oh, kalau ikut tu tuan-tuan dah alim dah. Maknanya daripada yang pertama dulu, seingat saya kitab Al-Iman. Kemudian kita sambung dengan kitab 40 perkara yang membatalkan iman. Mula nak dapat iman, lepas tu batalkan iman. Selepas itu kita sambung dengan 70 dosa-dosa besar. Itu yang terakhirlah, baru-baru ni kita dah tamatkan. Jadi bila dah tamat tu, saya pun bertanyalah kepada Tuan Haji Razak, kitab apa yang boleh kita kongsikan di surau ini. Lalu Tuan Haji bagi saya pilihan lah mana-mana yang dirasakan sesuai. Tapi saya takut bertembung, maka saya pun minta jadual yang ada untuk yang tuan-tuan bersama dengan para asatizah lah sepanjang 1 bulan kan. Dan saya dapati, Masya Allah, semua kitab tuan-tuan sentuh ni. Daripada subjek tafsirnya,
subjek hadisnya, tafsir saya ingat tafsir pilihan kot. Kemudian hadis 2 kitab tuan-tuan ngaji, masya-Allah. Matan Arba'in Nawawi, Riyadhus Salihin. Saya duk ingat nak kongsikan Riyadhus Salihin. Tengok dah ada ustaz yang kongsikan. Kemudian ingat nak kongsikan kitab Hidayatus Salikin. Tengok ada satu kitab yang tuan-tuan tak tahulah muslimat saja ke, Tanbihul Ghafilin, lebih kurang lah. Itu tentang tazkiyatun nafs, tentang penyucian jiwa. Jadi fiqh ada, apa lagi, semua ada lah kan. Ini boleh jadi satu universiti tuan-tuan. Jadi saya pun mengambil kesempatan membuka laman web Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Anda tengok matlamat ataupun objektif diadakan kuliah-kuliah di Masjid Surau ni. Dan kita dapati memang tujuannya adalah untuk melahirkan manusia yang memahami akidah, memahami syariah, dan juga dapat mengamalkan ibadat dengan betul. Jadi moga-moga tuan-tuan dapat sesuatu daripada perkongsian para ustaz-ustaz kita yang datang ke surau kita ni. Jadi sehinggalah saya fikir apakah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Maka ada satu kitab, iaitu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama serta wasiat-wasiat keimanan, yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, yang berasal daripada Tarim, Hadramaut, Yaman. Tadi kebetulan bila kita punya juru kamera kita ni, profesional ni, dia kata, "Ustaz bawa kitab apa malam ni?" Saya kata bawa kitab Nasaihud Diniyah. "Oh, dah ada dulu Ustaz bawa." Dah ada juga tuan-tuan. Maknanya semua tuan-tuan dah mengaji bila kan. Cuma dia kata ustaz dulu yang bawa tu hanya sebahagian kecil lah dia sentuh. Jadi moga-moga apa yang akan kita kongsikan ini dapat diambil manfaat. Cuma kitab ini bukanlah satu kitab yang terlalu berat. Dia sekadar hanya nasihat-nasihat yang tuan-tuan pun dah biasa dengar. Mungkin kita pun dah buat pun benda tu. Terfikir juga saya kalau boleh nak dikongsikan subjek mustalahul hadis. Sebab tapi tak pastilah sesuai ke tidak, kerana ilmu yang begitu dia perlukan kepada catatan, perlukan juga kepada maknanya sedikit mengingat. Dan pertemuan kita ni sebulan sekali, agak tak sesuai lah. Sebab saya pernah dulu kongsikan ulumul Quran di 2 buah tempat, di satu surau di di Bukit Saga, Shah Alam, satu lagi di masjid sebelah rumah saya. Memang perlukan kepada sedikit mujahadah lah, macam seorang student yang belajar lah kan. Kerana ilmu yang macam tu memang perlu kepada sedikit orang kata perhatian yang lebih. Dengan keadaan kita tuan-tuan di surau masjid ni, kita faham bahawa kita akan kongsikan orang kata bahan-bahan yang agak ringan sikit, supaya dengan adanya bahan yang ringan-ringan ni tuan-tuan pun dapat beramal, dan juga kita tahu bahawa kena dengan apa yang kita amalkan selama ni. Pun begitu, tidak dinafikan bahawa ilmu ataupun subjek macam ulumul Quran, sejarah penurunan Al-Quran, penulisan Al-Quran, sedikit sebanyak tentang, bukan mendalam tetapi sedikit sebanyak tentang bagaimana boleh lahirnya bacaan-bacaan yang berbeza, itu perlu juga kita tahu. Tapi saya kira tuan-tuan boleh juga dengar kuliah-kuliah itu dalam mungkin rakaman-rakaman di YouTube untuk membantu kita memahami sejarah penurunan Al-Quran. Begitu juga dengan subjek ataupun pelajaran mustalahul hadis. Sebagai contoh, kita biasa dengar dengan hadis, tak nafikanlah kita dengar banyak hadis yang dibacakan kepada kita, sama ada daripada matan Al-Arba'in, daripada kitab Riyadhus Salihin,
kita nak tahu punca hadis tu daripada mana sumber dia. Dan kita biasa dengar hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dengan istilah yang pelbagai. Kadang-kadang ada orang forward kat kita sampai satu hadis bawah tu ditulis HR Abu Daud. Kita Abu Daud ni apa? Human resource ke apa kan? Rupanya hadis riwayat. Apa makna riwayat? Apa makna dari sudut kita kata martabat hadis sahih, hasan, dhaif, dan sebagainya tu apa? Itu perlu jugalah kita tahu sedikit sebanyak. Kalaupun bukan di sini, tuan-tuan boleh ambil kesempatan di rumah ke untuk mendengar kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz yang lebih pakar tentang ilmu tersebut, supaya apa yang sampai pada kita tu tidaklah kita sewenang-wenangnya untuk kita forward kepada orang lain. Sebaliknya kita semak dan kita tengok dulu dari sudut martabat dan sebagainya, supaya perkongsian kita tu betul dan juga tidak memberikan satu kesalahan ataupun menyebar kesalahan kepada orang lain. Pun begitu, saya pun duk semak-semak, selak-selak jugalah kitab Mustalahul Hadis tadi ni. Saya tengok-tengok balik, saya kata memang rasanya tak sesuai kot untuk dikongsikan di surau dengan cara yang kita sebulan sekali jumpa ni. Ada orang minta, ustaz ajarlah bahasa Arab. Saya kata kalau bahasa Arab lepas maghrib kosonglah surau ni, kan? Sebab bahasa Arab ni biasa orang akan penuh masa mula-mula tu. Di ujung tu tinggal seorang je. Tu pun ustaz kata jangan pergi mana-mana, duduk sini. Baru dia tak lari. Saya pengalaman dulu mengajar bahasa Arab di masjid sebelah rumah saya. Dia orang minta semua, ustaz mengajarlah. Saya kata tak apa, saya mengajar. Mengajar saya pun minta masjid beli whiteboard. Dia pun belilah whiteboard baru kan. Mula-mula tu penuh lah tuan-tuan. Masya Allah, boleh ikutlah sama-sama dengan saya ni. Saya baca huwa, dia seorang lelaki, pakcik makcik semua ikut, kan? Huma, mereka berdua lelaki, semua ikut. Hum, mereka semua lelaki, semua ikut. Lama minggu kedua, ketiga okey lagi. Masuk bulan kedua, bulan ketiga, tinggallah beberapa orang. Jadi itu pada saya tak sesuai, kecuali memang betul-betul tuan-tuan berminat untuk mempelajari bahasa Arab, dikumpulkan dalam satu bilik ke ataupun dalam satu tempat, barulah itu sesuai. Tapi kalau secara umum macam tu, takut nanti ada yang kat belakang tu dia muntah lah, kan? Dia rasa tak boleh pi lah, kan? Tak apa, jadi kita meraihkan semua. Akhir sekali bak kata kawan-kawan saya di kalangan ustaz-ustaz, sebenarnya Azrin, dia kata yang paling sesuai perkongsian di surau masjid ni adalah subjek-subjek yang umum. Jadi yang detail-detail tu kita boleh dapat di tempat-tempat lain yang mungkin tuan-tuan boleh dapat dekat masjid negeri dan juga di mana-mana lah yang mungkin pilihan tuan-tuan. Baik ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tuan-tuan pernah lalui kitab ni, saya tak pastilah tahun bila tapi kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Alwi bin Al-Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Beliau hidup 400 tahun sebelum kita, berusia 88 tahun sekitar begitulah. Dan antara tulisan beliau yang sangat dikenali adalah kitab kita ni, yang kita nak kongsikan ini. Inilah tulisan yang disebutkan oleh kebanyakan ulama, termasuk bekas mufti di Mesir, menyatakan bahawa antara kitab yang terbaik ditulis oleh beliau, nasihat yang ringkas, yang padat, syarat dengan nas Al-Quran dan juga hadis. Inilah An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira tuan-tuan nanti boleh juga ambil kesempatan untuk melihat latar belakang Syekh Al-Haddad ini, supaya dengannya kita dapat lebih mencintailah tulisan beliau, insya-Allah. Baik, kitab yang ada pada saya ni dita'liq ataupun dinota kaki kan oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, hafizahullah ta'ala. Dan kami pernah berkongsi sedikitlah, kerana masa dengan Syekh Nuruddin, masa saya belajar di Kedah dulu ni,
dia mengajar di sekolah kami. Syekh Nuruddin ni dia mengajar kami mustalahul hadis, dia mengajar kami kitab hadis Bulughul Maram dan juga beberapa kitab-kitab yang lain, Sunan Abi Daud, dan juga termasuklah kitab ini dia kongsikan dengan kami lah. Tapi tak sempatlah nak khatam tu. Cuma kita tahulah sedikit latar belakang kitab ini dan juga gaya bahasa serta gaya bentuk penulisan Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan tengok sedikit muqaddimah dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya tak bacakan mukadimah daripada Syekh Nuruddin sebab dia mukadimah sekadar untuk menceritakan latar belakang dan juga hasil ta'liq beliau ataupun nota kaki yang beliau catat daripada kitab ini. Terus kita kepada mukadimah yang ditulis oleh pengarang sendiri. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين. Dia kata segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menjadikan dakwah kepada petunjuk serta dalalah kepada kebaikan itu serta nasihat untuk orang Islam min afdalil qurbat, itu adalah antara amalan yang sangat afdal, menghampirkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata amalan yang terbaik ialah dengan kita memberikan nasihat. Sebab itu ditulis ataupun minta maaf dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Taala kata kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, digunakan istilah keluar, dikeluarkan kepada manusia untuk kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada berlakunya kemungkaran. Sebab itu dia kata antara perkara yang paling boleh mendekatkan seseorang itu kepada Allah ialah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu adalah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu adalah tunjang dalam agama. Kalau tak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada nasihat, maka dia akan hilang segala-galanya. Agama ni tak ada apalah. Sebab tu berlakunya kacau bilau daripada kepercayaan agama-agama lain kerana mereka tak mengambil endah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ada benda mungkar, ada biar macam tu. Ada orang nak reka tentang sesuatu daripada kitab, maka dibiarkan. Sedangkan agama kita ni datang, dia menghalakan kita supaya untuk kita ni melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Selain daripada kita mencegah kemungkaran, kita juga mengajak manusia kepada kebaikan. Sebab itu nasihat adalah perkara yang menjadikan seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada je pula hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi agama yang ada, yang kita anuti ni, dia digunakan untuk memberikan nasihat, memberikan taujihat, memberikan pesanan kepada orang, mana yang baik, mana yang buruk. Wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din, dan kerja-kerja nasihat itu adalah perkara yang paling meninggikan darjat kita, serta itu adalah perkara yang paling penting dalam agama ni. Wa dzalika sabilu anbiya'illahi wal mursalin, dan demikian itu adalah jalan para anbiya Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasulnya.
wa awliyaihi salihin, para walinya, wal ulama'il amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin, serta tugas para ulama yang bekerja secara mendalam dalam ilmu ini serta keyakinan mereka. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad ar-rasulul amin wal habibul makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dia kata adapun selepasnya, selepas daripada memuji Allah Taala, menyatakan apa yang disebutkan tadi serta berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia bawakan faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sahaja setiap amal itu diperkirakan dengan niat-niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya sahaja setiap seseorang itu dia akan mendapat pahala berdasarkan dengan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah kerana dunia, maka dia akan mendapatkan dunia tersebut. Aw imra'atan yankihuha, ataupun yunkihuha, ataupun kerana seorang wanita yang ingin dia kahwininya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu dia akan mendapat balasan berdasarkan niat masing-masing. Ini hadis yang masyhur, dan hadis ini menjadi satu orang kata apa, tradisi para ulama. Ketika mana mereka menulis kitab-kitab, mereka akan letakkan hadis ini di depan. Sama ada hadis itu dijadikan hadis yang pertama kalau itu kitab hadis, ataupun diletakkan dalam muqaddimah dia macam ni. Jadi supaya apa? Supaya ketika mana dia menulis, dia mengingati bahawa tulisan dia ni bukan untuk kemegahan. Kerana menjadi cara orang dulu sehingga sekarang, kalau nak menunjukkan kata dia tu bagus, dia akan menulis, kan? Dia akan menulis. Maka cara nak menghilangkan rasa bangga diri itu, diletakkan hadis ni bukan untuk kita sebagai pembaca ataupun sebagai murid, tetapi untuk dia dulu sebagai penulis. Lepas tu kalau kita tengok tradisi ulama' dulu, berlaku sedikit percanggahan, akan ada maknanya jawapan daripada ulama' yang tak setuju dengan ulama' yang lain. Orang ni tulis, orang ni tulis, orang ni tulis, orang ni balas balik. Macam hari ni jugalah tuan-tuan, kan? Orang ni tak setuju, post kat Facebook, kan? Kawan ni tak setuju, post balik dekat Facebook. Bahkan lebih dahsyat, dia tak tulis dah, dia buat live terus, kan? Lepas tu dia buat wacana terus. Lepas tu ditunjukkan bahawa siapa lebih bagus, kan? Macam-macam lah. Sama ada yang kata cara itu betul, ada yang kata cara itu tak betul. Kita tak ada kata tak betul, kita tak kata benda tu betul-betul, tapi kita ambil jalan tengah. Maknanya kalau kata nak berhujah, hujah dengan baik, tunjukkan akhlak yang baik. Jangan sampai mengelirukan orang bukan Islam, kata orang Islam ni suka bergaduh, kan? Hanya dengan satu perkara maka bergaduh sampai tak sudah. Jadi pening kepala nanti. Baik tuan-tuan, wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasiha. Ini hadis yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW juga bersabda, agama itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Maka mereka bertanya kepada Nabi, nasihat tu untuk siapa? Jangan kita kata duk bagi nasihat untuk siapa? Maka dikatakan nasihat itu, kata Nabi SAW, kerana Allah. Nasihat itu diberikan kerana Allah, dan juga kerana kitabnya, dan juga kerana rasulnya, dan juga wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan diberikan nasihat itu kepada para pemimpin orang Islam dan juga seluruh masyarakat yang hidup bersama. Maknanya tak kira siapa, semua wajar diberikan nasihat. Dan semua tugas itu mesti dilakukan oleh setiap orang Islam. Tak semestinya ustaz, tak semestinya seorang cikgu, tak semestinya seorang ayah ataupun seorang ibu,
tak semestinya sebagai orang yang ada jawatan, tetapi setiap daripada kita memegang kad memberi nasihat kepada orang. Wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubadhan minan nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah. Dan kitab ini kami telah tuliskan dia dan kami telah kumpulkannya. Di dalamnya itu terdapat beberapa cebisan-cebisan nasihat agama serta wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika an-nafa' wal intifa', dan kami tujukan ataupun kami tulis itu bertujuan untuk memberikan manfaat dan juga orang lain mengambil manfaat. Wat tadhakkur wat tadhkir li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin, serta memberikan peringatan untuk diri kami dan juga kepada seluruh keluarga kami di kalangan orang-orang Islam. Wa qad ja'alnahu bi'ibaratin sahlatin qaribah, dan kami telah menjadikannya tulisan tersebut dengan ibarat ataupun dengan tulisan yang mudah, yang dekat dengan orang, bahasa dia bahasa mudah. Wa alfazin salisatin mafhumah, dan lafaz-lafaz yang berulang serta boleh difahami. Hatta yafhamuhul khas wal 'am min ahli al-imani wal Islam, sehingga difahami oleh orang khusus dan juga orang awam. Orang khusus ni siapa? Orang yang belajar, yang dah tinggi ilmu dia kan, pun dia boleh faham. Orang awam biasa pun boleh faham, di kalangan mereka yang beriman dan juga di kalangan mereka yang beragama Islam. Nas'alullah ta'ala ay yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Kami memohon kepada Allah agar ianya menjadi satu amal yang ikhlas kerana Allah, wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im, dan menjadi punca untuk mendekatkan diri kepadanya dan juga kepada syurganya. Wa an yu'azziman nafa' bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin, serta orang Islam dapat manfaat yang banyak. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, kerana sesungguhnya Allah itu adalah wali pada hal yang demikian tersebut. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Cukuplah Allah sebagai tempat yang paling baik dalam kita mewakilkan dia untuk kita, dan tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepadanya, dan kepadanya lah tempat kita kembali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu style para ulama dulu menulis kitab. Mereka akan mohon agar Allah Taala memberikan keikhlasan kepada mereka. Lepas tu kalau kita tengok sejarah ulama menulis kitab ni macam-macam. Imam An-Nawawi sebagai contoh, dengan usia dia yang pendek, yang singkat tu, awal 40-an dah meninggal dunia kan. Tapi dia punya tulisan seolah-olah dia hidup 200 tahun. Kerana dulu bukan ada komputer macam kita nak menaik kan. Guna wallahualam kot macam dalam filem ke, celup kan, tulis, celup, tulis. Tapi boleh siap kitab yang sangat banyak, dan kitab itu diambil manfaat oleh ramai orang. Antara kitab yang masyhur ditulis oleh Imam An-Nawawi ialah kitab Al-Minhaj, menghuraikan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim, hadis dia kalau kita baca tanpa huraian, satu jilid. Tapi bila dihuraikan oleh Imam Nawawi sampai berjilid-jilid, belas jilid. Saya ada kat rumah tapi dah banjir, dia pun berenang sekali kan? Maknanya Masya Allah, tulisan yang sangat hebat oleh Imam Nawawi, dibawa dengan pandangan-pandangan yang berbeza-beza ketika mana dia menulis. Kami sempat belajar masa di Yaman dulu dengan guru kami Syekh Abdul Rahman Al-Khumaisi, kitab Al-Minhaj Imam Nawawi tu kan. Maknanya apa? Di dalam itu dengan bawa pandangan, sebab dia mazhab Syafi'i kan, dia memberikan pandangan baru terhadap mazhab Syafi'i. Dia bagi pandangan dia pula secara peribadi, kemudian dia bawa pula pandangan ulama-ulama daripada mazhab yang lain. Orang muda tapi boleh siapkan kitab yang menjadi iktimad oleh ulama keseluruhannya, dan kitab itu kekal sampai sekarang dan dibaca, diolah, ditulis, dihuraikan semula, dibahaskan. Tuan-tuan, itu tanda ikhlasnya mereka. Baik itu matinya mereka seolah macam tak mati. Imam Nawawi kalau sebut Nawawi, kalau tak kenal Imam Nawawi, walaupun hanya tahu nama dia Imam Nawawi kan,
Maknanya kalau tak kenal Imam Nawawi, siapa kalau tak kenal tu kira Naya Pak Karim tuan-tuan. Kan? Mesti kenal punya lah. Sebut je orang Islam, insya-Allah, insya-Allah. Tambahan pula orang yang kata aku ni mazhab Syafi'i. Kalau tak kenal Imam Nawawi, pelik sungguh lah. Jadi makna sangat asing. Nak bagi tahu kata mereka ini orang yang menulis serta tulisan mereka itu dibaca, diolah dan sampai sekarang. Contoh macam Ibn Hajar Al-Asqalani, daripada banyak-banyak tulisan beliau, antara yang paling masyhur adalah tulisan beliau ketika menghuraikan hadis Imam Al-Bukhari, dinamakan kitab Fathul Bari kan, fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Beliau menulis kitab, kalau kita baca kitab Imam Bukhari tanpa huraian tu, Allah, macam tu jugalah, satu jilid juga. Tapi ditulis oleh Fathul Bari itu oleh Imam Ibn Hajar Asqalani berjilid-jilid, puluh jilid tuan-tuan. Begitu dahsyat, maknanya usia mereka tu dihabiskan dengan penulisan. Sampai kita kata, aku bila nak menulis kan, tapi bila nak menulis je dia mesti terbantut. Masuk satu bab, dua bab, ditutup lah. Lepas tu hilang kan. Komputer rosak, dia bagi alasan. Laptop rosak, selamat tuan-tuan. Maknanya betapa berkatnya kehidupan mereka. Sebab itu guru kami Syekh Fadul Murad Hafizahullah sekarang ni menjadi salah seorang pensyarah kanan di salah sebuah universiti di Qatar. Dia menjadi ketua Pertubuhan Ulama Kontemporari, membahaskan fik-fik masa kini, dari sudut muamalatnya, dari sudut jinayatnya, dari sudut macam-macam lah, semua bidang dalam fik itu dialah kepalanya. Bagaimana pandangan moden terhadap Islam, bagaimana nak diolah. Dia kata apa? Syekh Allahumma salli ala Muhammad, Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Imam Taymiyah ni ialah walaupun ada sedikit berbeza pandangan tentang beliau, terutamanya kita di Selangor ni, ala kulli hal kita nak bagi tahu kata dia adalah seorang ulama yang bermazhab Hambali. Orang yang membangkitkan jiwa perjuangan menentang penjajah, orang yang alim, dan dia ada kitab, bukan dia tulis lah, dia banyak fatwa dia, lalu dikumpulkan fatwa dia sehingga disebutkan kitab tersebut dengan nama Fatawa Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Taymiyah ada satu kitab namanya Iqtida' Siratal Mustaqim fi Mukhalifati Ahlil Jahim, mengikut jalan yang lurus dan khilaf, maknanya bertentangan dengan jalan golongan ahli jahim, ahli neraka. Kitab itu ditulis, mungkin agak sukar untuk percayalah. Pada saya tak boleh nak percaya bulat-bulat pada riwayat itu, tetapi kitab tu tak tebal pun. Cuma bila kita bayangkan dengan gaya tadi kita sebut, gaya trend penulisan dulu menggunakan dakwat celup tu, wallahu alam, dakwat celup lah kan, yang kita rasa macam itulah zaman itu kan, dituliskan daripada selepas asar sehingga sebelum maghrib, siap satu kitab. Ia tak tebal. Bila dihuraikan jadi tebal lah, tapi kitab tu nipis je, dia macam satu risalah, tetapi boleh siap selepas asar sehingga sebelum maghrib. 3 jam lebih kurang. Kita 3 jam habis sat je tuan-tuan. Tengok WhatsApp dah setengah jam dah habis. Saya dah tak kata dah tuan-tuan kan, grup tu grup ni, lepas tu grup ni bagi pandangan, kita pun nak bagi pandangan juga kan. Kita pun nak komen sikit, kita pun apa tu, satu baru WhatsApp, Telegram lagi ngopi lagi, macam-macam lah. Tak nak bagi tahu kata masa tu sama, tapi mungkin digunakan dengan gaya yang cara yang berlainan, akhirnya datang keberkatan dalam kehidupan tu. Dan boleh juga kita bagi alasan dia dah akhir zaman dah ustaz. Akhir zaman ni masa kan berlalu dengan cepat kan. Jadi kita bagilah alasan. Dah pukul, dah masuk isyak dah tuan-tuan. Baru mukadimah, dia nak masuk isyak dah, betul tak? Kita rasa macam terlalu cepat. Tapi dengan waktu yang pendek itu, ulama dapat menyiapkan
tulisan mereka, dan tulisan mereka itu dibaca, diolah, dihadam oleh umat sampai kini. Maknanya sangat dahsyat. Baik itu bila dikatakan bahawa manusia mati meninggalkan nama, itulah manusia mati meninggalkan nama. Kita kalau mati, berapa lama orang akan ingat kita, tuan-tuan? Wallahu alam lah. Kan, wallahu alam. Mungkin kita mati, orang akan ingat kita setahun. Setahun tu lama, tuan-tuan. Maknanya hebat jugalah kalau setahun. Paling-paling mungkin berbulan-bulan, lepas tu habis. Saya bagi contoh. Saya tak adalah nak kata ni kan, tapi maknanya contoh macam kami. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, imam masjid kami meninggal sebulan sebelum Ramadan. Imam masjid sebelah rumah saya tu, kawan saya perkenalkan kepada Nazir. Saya kata ni ada kawan, dia boleh jadi imam sebab Nazir dia kata masjid kita tak tersusun. Saya kata pun ada kawan kebetulan dia suara sedap, dia qari menang juara peringkat daerah Kuala Selangor. Boleh tak hantar suara dia? Saya pun suruh dia rakam bacaan dia, saya forward kepada Nazir. Akhirnya jadi imam. Kenal dia, meninggal dunia sebulan sebelum Ramadan. Sedih. Kita ahli Qoria sedih. Nazir masa bagi ucapan, masa mengkepalai bacaan tahlil, tak habis doa, tuan-tuan, tak habis doa. Sedih kan? Teringatkan dia ni seorang imam yang baik. Sedih. Apa nama ni, Nazir kita ni. Sampai tak tahulah lama kita tunggu bila dia nak habis menangis ni kan. Sebab doa tak habis lagi, orang takkan nak bersurai kan. Sebab dia jadi kepala tahlil. Nak bagi tahu sedih. Tetapi sekarang ni kami dah ada imam baru, seorang ustaz tahfiz juga, suara pun sedap. Lama-lama kita dah jadi lupa pada imam yang awal yang meninggalkan kita tu. Imam tu, tuan-tuan, banyak berbakti pada negeri Selangor. Pihak JAIS yang mandikan jenazah dia di masjid, di masjid, kemudian disemayangkan di Masjid Putih dekat Seksyen 7, baru disemayangkan di masjid kami. Maknanya orang yang ada jasa untuk umat ni, hidup dengan Al-Quran pun begitu. Dia punya nama tidaklah kekal lama. Sekadar kalau teringat dekat dia, itu je lah. Tapi kalau nak sebut, telah berkata Imam Abdul Muttalib, dia nama dia Abdul Muttalib kan? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Sebab apa? Sebab itu dia imam yang maknanya taraf dia pada kita tinggi lah. Sebab ahli Quran ni memang sentiasa dikenang lah, tuan-tuan. Tapi kalau kita lah yang tak ada jasa sangat dengan Quran, sekadar ala kadar kita ni, agak-agak berapa lama orang ingat kita? Habis mungkin 7 hari tahlil, habis lah kan? Habis nasi minyak kan? Habis lah. Habis mihun goreng, habis lah kan? Jadi maknanya kita cuba muhasabah. Saya lah, kita cuba muhasabah balik sejauh mana yang disebutkan sebagai manusia mati meninggalkan nama tu, betul ke nama kita akan diingati dan dikenang? Hatta cucu kita pun kadang-kadang dah tak ingat dah nama Tok Wan dia, tuan-tuan. Nama Tok Wan dia, nasib-nasib kalau ingat, kalau nama Tok Wan tu pelik sikit lah. Macam saya Muhammad Azrin bin Samsudin bin Taramuji. Ingatlah Taramuji tu sebab pelik sikit. Atas kali pun dah tak ingat dah Ahmad ke apa. Tapi yang ujung-ujung sikit ingat sebab pelik, Kortodorono. Sebab dia Jawa kan. Itu ingat sebab pelik. Tapi yang tu dia macam Ahmad tu macam betul ke? Kita pun jadi sangsi nak bankan Tok Wan kita apa Taramuji tu kepada Ahmad ke Ahmad Taramuji bin Kortodorono. Kita pun jadi sangsi, tuan-tuan. Nak bagi tahu kita pun tak pernah ingat nama keturunan kita. Bagaimana kalau orang lain nak ingat kita? Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana mereka ikhlas dalam menulis, menyampaikan nasihat serta wasiat, bayangkan saya sebut pada tuan-tuan, ini penulis ni sekitar 400 tahun telah meninggalkan kita. Tapi saya kira kitab beliau ni dibaca di banyak buah masjid dan surau. Maknanya ada keberkatan. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebagai contoh, kitab Hidayatus Salikin, kitab Tanbihul Ghafilin yang tuan-tuan duk baca di surau kita ni, dan juga kitab-kitab yang masyhur lah kan, Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Itu semua adalah kitab-kitab yang maknanya tulisan-tulisan yang membekas dalam jiwa manusia. Kadang-kadang tulisan simple, tak perlu teruk sangat, tak perlu dia punya complicated sangat,
tapi kerana ikhlas maka Allah Ta'ala wariskan sehingga generasi demi generasi membacanya dan mengulangnya. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Bila mati anak Adam, terputus semua amal kecuali 3. Pertama, sedaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang orang ambil manfaat. Dan yang ketiganya adalah waladin salihin yad'ulah. Ini pun muncul ada rakaman Facebook ni kan. Moga-moga kalau saya mati, bolehlah tuan-tuan godeh-godeh. Tu pun kalau nak tengok, kalau meluat gaya tak tengok juga tuan-tuan. Kan? Itu pun tak tahu Facebook hidup sampai tahun berapa. Kalau dia dah masuk tahun-tahun 5 tahun 10 tahun ke datang, dah tak ada dah Facebook ni, tak ada lah. Kan? Begitulah keadaannya. Kita akhiri dengan bacaan doa. Mohon maaf terkasar bahasa. InsyaAllah kita akan sambung dengan wasiat yang pertama nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.